Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita. Sarawak menuntut untuk disenaraikan sebagai ahli Majlis Tenaga Negara dalam usaha menetapkan halat tuju dan dasar strategik peralihan tenaga. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg berkata, beliau akan meminta Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk meneliti penyertaan Sarawak antara ahli majlis terbabit. Sarawak adalah satu wilayah yang telah mengutamakan kepada energi mesra alam, iaitu tenaga hijau, dan kita mempunyai teknologi kita sendiri dan cara kita untuk mitigate carbon dan juga untuk kita mengeluarkan tenaga yang boleh diperbaharui, sama ada daripada hidro, sama ada daripada solar, sama ada daripada wind dan juga hidrogen. Dan baru-baru ini kita telah mempunyai pendekatan baru menggunakan biomas khasnya wood pellet untuk kita menjanakan tenaga. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan konvensyen khas Parti Pesaka Berputra Bersatu PBB 2023 di Kuching pada Sabtu. Terdahulu semasa berucap, Presiden PBB itu menyatakan bahawa beliau telah memaklumkan kepada Datuk Seri Anwar dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli supaya Sarawak diwakili dalam Majlis Tenaga Negara menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan di Kuching baru-baru ini. Majlis Tenaga Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dengan Kementerian Ekonomi sebagai sekretariat telah ditubuhkan di peringkat persekutuan baru-baru ini berteraskan program peralihan tenaga. Sementara itu, kebersihan sungai khususnya di kawasan Mulu amat penting bagi menjaga tapak warisan dunia yang telah diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, kebersihan sungai merupakan perkara penting yang harus dititikberatkan oleh komuniti setempat kerana kawasan Mulu merupakan tapak warisan dunia yang perlu dijaga sepenuhnya. Important thing is cleanliness of the river. This is a UNESCO heritage site. Rivers cannot have any plastic or bottles or rubbish in the river. It must be clean. So if they see any plastic or any rubbish, they must clear it themselves. Don't wait for the tourists to take photograph and put it up. Then you trouble UNESCO. Beliau berkata demikian berucap dalam program kesedaran, keselamatan dan kebersihan sungai di Mulu pada Jumaat. Tambahnya, Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan dan menyediakan sistem pengangkutan sungai yang selamat dan selesa di kawasan Mulu, memandangkan pengangkutan sungai merupakan kaedah pengangkutan yang utama di situ. Jelasnya, peruntukan berterusan telah disalurkan oleh Kerajaan Sarawak kepada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak untuk melaksanakan kerja-kerja peningkatan dan penyelenggaraan ke atas pendaratan, waf-waf, alat bantuan navigasi dan sebagainya. Selain itu, Datuk Seri Lee menyambut baik permohonan daripada penduduk di Mulu iaitu mengenai peletakan navigasi di sepanjang sungai. We will put up navigation aids along the river for that, for safety. Yeah, navigation aid. We'll put the signages, and then when they're turning, the danger and so on. So we put up signages and also a beacon so that you have a safe navigational channel. Manakala Sarawak merekodkan kira-kira 60 hingga 70 kes kanser kanak-kanak baru setiap tahun, yang mana ia tidak termasuk kanak-kanak dalam kes remisi dan berulang. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, jumlah membimbangkan ini menjadikan kanser salah satu punca utama kematian akibat penyakit dalam kalangan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Namun begitu, beliau percaya penyakit kanser mampu dirawat sekiranya dikesan lebih awal dalam kalangan kanak-kanak. Perlindungan dalam kanser, early stage detection is important, and then being younger, they are eligible fighting spirit and so much better. Beliau berucap demikian dalam Majlis Pelancaran Aisyah Beats Cancer Balloons Maze 2023 di Miri pada Jumaat. Justru katanya, Sarawak Children's Cancer Society SCCS menganjurkan Aisyah Beats Cancer Balloons Maze bagi meningkatkan kesedaran mengenai kanser kanak-kanak dan menyokong golongan tersebut serta keluarga dalam perjuangan melawan penyakit berkenaan.
Dalam pada itu, Datuk Sebastian turut menyerahkan dana berjumlah RM30,000 sebagai langkah sokongan berterusan kepada SCCS. Laporan seterusnya, warga pendidik memiliki peranan signifikan dalam memacu pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di negeri ini. Dalam hal ini, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susil berkata, golongan tersebut perlu melengkapkan diri dengan keupayaan berfikir dan membuat keputusan dengan cepat, tepat serta bijaksana dalam mendidik anak masa kini kerana ia merupakan elemen penting bagi memastikan pembangunan dan kemajuan Sarawak secara berterusan. Katanya adalah penting bagi pelajar dilengkapi dengan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang sukar, mengumpul dan menilai bukti serta memahami maklumat sambil menambah kemahiran yang akan diperoleh melalui pendidikan STEM. Beliau berkata demikian semasa berucap pada perasmian Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Pejabat Pendidikan Daerah PPD Padawan di Kuching baru-baru ini. Dalam majlis tersebut, seramai 252 guru telah menerima APC di bawah PPD Padawan bagi tahun 2022. Datuk Dr. Jarib turut mengumumkan pemberian peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM50,000 kepada PPD Padawan. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Jarib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong telah menyempurnakan penyerahan cek MRP kepada 8 penerima bagi konstitusinya. Jumlah keseluruhan dana yang disampaikan adalah sebanyak RM275,000 dengan senarai penerima melibatkan Persatuan Kelanjong Kuching Semerahan Serian, Kelab Kebajikan Kaki Tangan Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Serian, Ladies Guild St. Clair Kampung Braang Payang, Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Sekolah Kebangsaan St. Francis Xavier, Persatuan Guru-Guru Besar Malaysia Daerah Serian, Persatuan Guru-Guru Besar Malaysia Daerah Padawan, Ahli Jawatan Kuasa AJK Ketua Masyarakat Kapitan Cina Serian dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bia Parang. Datuk Dr. Jarib dalam ucapan ringkasnya menyuruh agar para penerima menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan keperluan semasa serta aktiviti-aktiviti tahunan yang dirancang. Paparan berikutnya, Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak, TROPI, terus berusaha mempertingkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan tanah gambut di negeri ini. Pengarahnya, Datuk Dr. Luli Merling berkata, Sarawak perlu meneroka langkah ke arah melahirkan lebih banyak penyelidik tanah gambut selari dengan usaha kerajaan negeri dalam memacu pembangunan kelestarian alam sekitar. Menurutnya, ia juga selari dengan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam mengawal, selia dan mengukur aktiviti karbon hutan bagi mengatasi cabaran global berkaitan perubahan iklim. My mission here is to create awareness on the importance of peatland for our society, for Sarawak. And the fact that peatland is a Sarawak issue because 70% of the peat in Malaysia is in Sarawak. So if we don't develop our own science, we cannot support the industry. Yeah. So charity starts from home. We have to do it. Yeah. So, but it's very challenging because a lot of young people are not interested because dia perlu buat kerja lapangan. But when the young one are interested, the parents don't support. They don't want the children to go inside the jungle. This is the challenging part. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi ceramah Discover the Hidden Treasure the Tropical Peat Lane Sarawak di Auditorium Tropik pada Sabtu. Datuk Dr. Luli menambah, penyelidik ataupun saintis adalah satu kerjaya yang memerlukan komitmen yang tinggi kerana ia bukan hanya melibatkan proses pencarian penyelesaian tetapi bahkan berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat menerusi penemuan kajian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan hari kedua Sarawak Agrofest 2023 di dataran perayaan Stadium Negeri Petrajaya Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, salam KAS.